Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini. Selepas kita mengenal tentang alamat-alamat baligh, ada 3 perkara, iaitu cukup umurnya 15 tahun hijrah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan yang kedua, bermimpi hingga mengeluarkan air mani untuk lelaki dan juga perempuan. Dan yang ketiga adalah keluar darah haid untuk orang perempuan yang ketika usianya 9 tahun. Maka hari ini kita akan masuk kepada bab yang lain, syurutu ijza'il hajar, yakni syarat-syarat pada mengharuskan kita menggunakan batu. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala masuk dalam bab istinja dengan batu. Maknanya kita berada dalam bab istinja. Istinja maknanya menyucikan tempat keluar najis itu, sama ada qubul ataupun dubur, dengan menggunakan dua, sama ada menggunakan air ataupun menggunakan batu. Itu masuk istinja. Istinja maksudnya apa? Menyucikan tempat keluar najis, sama ada qubul ataupun dubur itu, dengan menggunakan dua alatnya. Yang pertama menggunakan air, dan yang kedua menggunakan batu. Jadi sebelum masuk perbicaraan menggunakan air, musannif rahimahullahu ta'ala memulakan perbicaraan nazafah ataupun taharah ini, bab bersuci ini, dengan menyatakan syarat-syarat istinja dengan batu. Dalam Islam, agama yang mementingkan tentang taharah, tentang kebersihan, agama yang menitik beratkan tentang kebersihan, sama ada kebersihan zahir ataupun kebersihan rohani, kebersihan batin. Kerana agama Islam agama yang suci, agama yang indah, agama yang bersih, maka setiap keadaan dituntutkan kepada kita untuk bersihkan yang zahir, dan juga dituntutkan kepada kita untuk menyucikan yang batin. Maka syarat-syarat untuk menggunakan batu. Baik. Jadi bilakah kita menggunakan batu ini? Okey, situasi ini berlaku apabila, sebagai contoh, kita bermusafir ke luar negara yang mana tidak disediakan air, ataupun air di sana susah kita nak dapat. Satu. Ataupun kita memang di rumah kita walaupun ada pipe, ada air yang cukup, tetapi kita nak juga menggunakan batu, boleh, tidak mengapa. Kerana para ulama telah mengkategorikan tentang keafdalian penyucian najis terbahagi kepada 3. Yang pertama, kita menggunakan air saja, kan, 1. Yang kedua, kita menggunakan batu saja, 2, boleh walaupun ada air. Yang ketiga, kita menggunakan air dan juga kita menggunakan batu. Yang ketiga ini adalah terlebih afdal. Mengapa yang ketiga ini terlebih afdal? Kerana ketika mana kita mengesat najis tersebut dengan menggunakan batu ataupun seumpama dengan batu, maka tangan kita ketika itu, ketika kita membasuh tempat keluar najis tadi dengan menggunakan air, tangan kita tidak berlomoran dengan najis. Maka para ulama mengatakan tangan yang tidak berlomoran dengan najis ketika mana kita beristinja itu lebih afdal, lebih utama daripada kita berlomoran tangan kita. Kita perasan tak, kalau kita membasuh najis tanpa kita buang dulu dengan menggunakan batu atau seumpamanya yang kita akan bicarakan nanti, bila kita basuh tu kita akan pegang najis, betul? Tapi kalau kita membasuh terus, kita bersihkan dengan batu dulu, ataupun dengan tisu kita bersihkan, semua dah clear dah, bila barulah kita lalukan air. Jadi tangan kita tak akan memegang najis. Maka itu yang lebih afdal. Baik. Jadi oleh kerana batu ini bukan keutamaan dalam penyucian najis, air yang lebih utama berbanding batu, maka para ulama
telah melihat terdapat padanya 8 syarat yang disebutkan oleh tuan kitab kita Safinatul Najah. Syarat-syarat untuk membolehkan seseorang itu beristinja dengan batu ada 8 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin, bahawa adalah istinja itu dengan menggunakan 3 ketul batu. Sebelum itu kita akan sebutkan apa itu batu. Bila disebut di sini batu, batu itu bukan bermakna batu betul. Batu betul pun boleh ataupun yang seumpama dengan batu. Apakah yang seumpama dengan batu? Maknanya apa saja benda yang ada ciri-ciri sifatnya macam sifat batu. Sebagai contoh, yang pertama, benda tu mesti benda yang jamid, mesti benda yang bertokor, benda yang keras. Sebagai contoh, kita istinja dengan apa? Dengan benda yang keras, banyaklah. Bukan benda yang air, benda yang keras. Sebagai tisu, contoh. Yang kedua, mesti benda tu benda yang suci. Maknanya dia keras, lagi dia suci. Kalau dia keras tapi dia tidak suci, sebagai contoh, tai lembu yang dah kering. Kita nak guna untuk istinja tak boleh. Ataupun rotinan yang dah, rotinan lain, cerita lain. Mana tahi yang keras, kita nak gunakan buat istinja tak boleh sebab dia tidak suci. Dan yang ketiga, dia ada sifat muqla', maknanya sifat dia boleh menanggalkan, dia ada kesat. Dia berkesat, dia boleh menanggalkan najis. Walaupun dia keras, walaupun dia suci, tapi dia tidak ada sifat menanggalkan, maka tak boleh guna juga untuk istinja. Sebagai contoh, cermin. Guli, tahu guli, buah guli tu kan. Buah guli dia ketul. Buah guli tu dia keras, tapi dia licin sebab dia kaca. Jadi dia tak boleh nak mengesat, tak boleh nak mengeluarkan najis, tak boleh. Jadi tak boleh gunakan guli tadi untuk beristinja. Walaupun dia ada ciri-ciri yang pertama dan ciri yang kedua, tapi dia tidak ada ciri-ciri yang ketiga. Dan yang keempat, mesti benda tersebut yang dikatakan seumpama dengan batu itu benda yang tidak boleh dimakan. Bukan benda makanan. Bukan benda makanan. Kalau benda makanan tak boleh. Benda yang dihormati dia panggil. Kalau benda yang dihormati sebagaimana contoh, ambil Al-Quran, benda dihormati. Kan tak boleh. Walaupun dia keras, walaupun dia kesat, kertas tersebut tak boleh. Ambil kitab-kitab hadis, ambil kitab-kitab fiqah, kitab nahu, nak pergi buat kesat najis tak boleh kerana dia benda dihormati. Termasuk dengan benda dihormati juga makanan. Makanan rotinan yang dah keras tu. Kan keras macam batu, nak pergi istinja dengan dia tak boleh. Walaupun dia ada ciri-ciri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tetapi dia adalah benda dihormati sebab dia makanan. Tak boleh juga istinja dengan tulang, kerana tulang adalah makanan pada jin, benda yang dihormati di sisi bangsa saudara kita, bangsa jin. Itu yang dimaksudkan dengan batu. Mana syarat-syarat istinja dengan batu. Batu yang dimaksudkan tu bukan batu sahaja, batu dan seumpama dengan batu yang mempunyai 4 kriteria yang kita sebutkan tadi. Okey, yang pertama syaratnya ayyakuna bi thalathati ahjarin, bahwasanya istinja itu dengan menggunakan 3 ketul batu. 3 ketul batu dengan bermakna bukan 3 ketul batu sahaja, ataupun satu batu yang ada 3 penjuru pun boleh. Kerana mazhab Syafi'i, dia wajib 3 kali ke atas. Sama ada suci ataupun tidak suci, wajib 3 kali ke atas. Maknanya kalau kita gunakan batu 1 ketul, 2 ketul batu dah clear dah tempat najis tersebut, maka wajib kena sempurnakan 3. Kita mazhab Syafi'i. Okey. Kalaulah kita guna 3 tak suci, kita tambah lagi 1 yang keempat suci, yang keempat dah clear, maka disunatkan tambah jadi 5. Kerana dalam Islam dituntut kepada kita untuk kita mengerjakan perkara itu ganjil. Kan? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu dia ganjil dan dia suka benda yang ganjil. Sebab itu bila 4 dah suci, tambah lagi cukupkan 5. Contoh 5 dah suci dan 5 tak suci lagi, tambah 6. 6 dah suci, tambah lagi 1, cukupkan 7 untuk dapatkan angka witir. Baik. Dalam mazhab kita Syafi'i, maksudnya 3 ketul batu sekurang-kurang. Okey, lebih tidak ada masalah.
Oh, itu yang pertama. Sama ada 3 ketul batu ataupun satu ketul batu yang ada 3 penjuru. Jadi kalau kita ada sekeping tisu, ada 4 penjuru. Penjuru sana kita gunakan sekali, penjuru ni kita gunakan sekali, penjuru satu lagi kita gunakan sekali, pun dah kira 3, sudah cukup. Okey. Dan yang kedua, syarat yang kedua iaitu syaratnya wa ayyunqiyal mahalla. Syarat yang kedua bahawasanya batu itu dapat menanggalkan, dapat menyucikan akan tempat, dapat menyucikan, dapat membersihkan akan tempat tersebut. Okey. Maknanya dapat membersihkan tempat tersebut. Syarat dia membersihkan sampai apa? Sampai tidak tinggalkan bekas. Mesti syarat dia kena membersihkan. Tidak cukup dengan 3. 3 tu sampai bersih. Tak bersih 3 tambah 4. Macam kita dah sebutkan tadi. Baik, mesti membersihkan akan tempat dengan bahawa tidak tinggal kesan. Kesan bau tak apa. Jangan kesan ain. Tahi tu masih melekat lagi. Tak boleh. Mesti kena clearkan. Tapi kalau tinggal bau tidak mengapa, dimaafkan bau tersebut. Memang bau susah nak hilang. Kalau kadang-kadang pakai air pun tak hilang, apalagi pakai batu. Wa ayyunqiyal mahalla. Bahawa adalah batu itu menyucikan tempat najis tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yajifan najis. Dan bahawa tidak boleh keringlah oleh najis. Syarat kita nak istinja dengan batu, najis yang keluar tu mesti masih lagi fresh. Kalau najis tersebut dah kering, makna dah lama, dah 2 jam kita qada hajat, barulah kita nak basuh, maka tidak boleh kita basuh. Tidak boleh kita basuh. Maksudnya tidak boleh istinja menggunakan batu. Maknanya najis itu tidak kering. Jangan kita bagi kering najis. Syarat kalau kita dah lama, baru kita nak istinja, dah 1 jam kita melepas, baru kita nak istinja, maka pada ketika itu kita wajib menggunakan air. Kerana syarat untuk membolehkan kita istinja dengan batu dah terbatal. Kerana najis sudah kering. Boleh faham ya? Bahawa tidak keringlah oleh najis. Yang seterusnya, wala yantaqila, najis itu tidak berubah. Syarat kita nak menyucikan najis tersebut, najis itu tidak berubah, tidak berpindah daripada tempat dia keluar kepada tempat yang lain. Kalau dia sudah berpindah, dia berubah posisi daripada tempat dia keluar. Tadi keluar dekat sini, sekarang dah berpindah, kan meleret sampai kena tempat lain, atau merecik sampai kena tempat lain, maka tak boleh dah kita nak istinja dengan batu. Wajib kita istinja menggunakan air. Okey. Yang seterusnya, wala yatra'a alaihi akharu, dan tidak kedatangan ke atasnya oleh najis yang lain. Sebagai contoh, kita lepas kita tunaikan hajat buang air besar sebagai contoh. Kadang-kadang situasi begini saya suka gambarkan sebagai contoh. Kita buang air di zaman dulu. Zaman dulu orang hanya korek lubang, kan, buat tandas, korek lubang sahaja. Bila najis dah penuh, dia akan angkat, dia akan buang tempat lain. Maka bila mana kita pun datang buang air besar, bila mana najis tadi jatuh ke bawah, maka najis yang di bawah tu merecik kena kepada tempat keluar najis kita tu. Maka ketika itu dah tidak boleh lagi kita menggunakan batu istinja, kerana sudah kedatangan kepada tempat keluar najis tadi oleh najis yang lain. Okey. Yang seterusnya, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, najis yang keluar tidak boleh melangkaui safhah dan juga hasyafah. Apa itu safhah? Safhah ni orang panggil papan punggung. Apa maksud papan punggung? Papan punggung adalah papan yang mana bila mana kita berdiri, punggung kita bila kita berdiri dia tertutup. Itu dipanggil safhah. Bila kita duduk dia terbuka. Bila kita bangun berdiri yang tertutup itu, yang tak nampak di belakangnya itu dipanggil safhah.
Maka bila mana najis melampaui daripada kawasan itu, merebak habis semua kena gatal belakang, kan, maka dah tak bolehlah kita menggunakan batu, wajib menggunakan air. Begitu juga hasyafah. Kalau air kencing tersebut melampaui, melepasi daripada hasyafah, pun tidak boleh kita menggunakan batu lagi, wajib menggunakan air. Wala yusibahu ma'un, dan tidak boleh terkena pada najis tadi oleh air. Sebagai contoh, hari ini kita buang air besar contoh di tandas, mangkuk tandas kan ada air bawahnya. Jadi bila mana najis tadi jatuh, merecik air tadi kena kepada punggung kita, maka waktu itu tak boleh dah kita menggunakan batu, wajib kena menggunakan air. Dan wa antakunal ahjaru tahiratan, bahawa adalah batu itu mesti batu yang suci. Kalau batu itu batu najis, tak boleh kita gunakan untuk istinja. Sebagai contoh, macam mana batu najis? Batu karang. Batu karang, kawan ni ada batu karang dikeluar, adalah batu besar-besar ibu jari. Kita nak gunakan untuk istinja, tidak boleh. Kerana batu karang ini adalah kumpulan daripada air kencing. Dan dia keras. Bila dia keluar dia keras, maka batu tersebut tidak boleh kita gunakan untuk istinja, walaupun dia ada cukup syarat. Cuma dia tidak ada satu je syarat, iaitu syaratnya tidak suci. Faham? Okey. Dan apa saja benda yang bernajis tak boleh kita gunakan untuk istinja. Okey. Kalau orang kata gunakan batu tu besar mana? Besar penumbuk ke batu? Tidak. Batu tu besar ibu jari, ya sudahlah. Tak kena batu sampai besar penumbuk. Ambil besar ibu jari, kita gunakan batu tersebut untuk istinja, sudah. Okey. Cara istinja mudah. Kita kesatkan saja batu tersebut pada tempat lubang dubur dan juga kemaluan kita, maka sampai najis tu hilang, clear najis. Tidak ada lagi najis-najis yang melekat di permukaan dubur dan juga di kemaluan. Itu antara lebih kurang mengenai syarat-syarat istinja dengan batu. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan istinja ini, InsyaAllah kita akan bicarakan pada sesi dan masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.